Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. 在我们听到神的话语之前，让我们一起同心祷告。 Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini ya Tuhan. 今天晚上我们以感恩的心来到你的面前。 Kami bersyukur karena kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu dan menaikkan doa kepadamu. 我非常的感谢，我们能够赞美你、崇拜你，赞美你的圣名。 Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. 现在已经时候，我们打开你的圣经，你的话语。 Kami mohon bukalah juga hati kami. 我们恳求你敞开我们的心， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. 成为很好的土壤。 Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. 好让你的话语能够接种在我们的心，发芽。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan. 也求你恩待你两位的仆人，所讲正道的以及翻译的， Dan juga semua kami yang mendengar. 以及我们每一位的弟兄姐妹们。 Tuhan tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia. 但愿神能够帮助我们，成为我们不只是成为一个听者， Tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan 但是我 kami. 们能够执行你的话语在我们的生命当中。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉靠耶稣基督的生命，我们祷 Sang 告， firman yang hidup, 你的活的话语， kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们交托今天的话语，在你的手中。 Amin. 阿门。 Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，晚上好。 Hari ini kita akan berbicara tentang Revival Born in Prayer Meeting. 今天的主题是在祷告会中重新得力。 Kebangunan rohani terjadi di sepanjang zaman. 复兴是在每一代都有发生的。 Kalau bicara kebangunan rohani saudara, maka biasanya ada beberapa ciri yang biasanya kita pahami. 当我们谈到复兴的时候，有几项特征我们需要关注的。 Ada yang mengkaitkan kebangunan rohani dengan sebuah pertemuan besar yang dilakukan dan dihadiri begitu banyak jemaat dalam atmosfer berdoa ataupun penyembahan yang sangat kuat. 有一些是连接以会众举行以及参加的大型会议一样，具有非常强烈的祈祷和敬拜的气氛。 Di sisi yang lain juga ada kebangunan rohani yang identik dengan terjadinya pertobatan massal. Banyak orang yang datang kepada Tuhan. 同样的，这个复兴复兴发生在大众的悔改，无论是在某个城市。 Jadi mungkin mereka dulunya hidup tidak benar, hidup dalam kejahatan, tetapi kemudian terjadi kebangunan rohani dan di situ ada pembaharuan. 有时候以前他们是坏人，但是他们已经悔改了。 Bahkan di dalam beberapa kebangunan rohani juga seringkali dihubungkan dengan karunia-karunia rohani yang membawa mujizat yang bekerja dalam dimensi supranatural atas seseorang atau beberapa orang seperti mujizat kesembuhan. 复兴也常常以超自然层面带来奇迹的属灵恩赐联系在一起，无论是个人还是群体，尤其是在这个康复的这个奇迹的过程当中。 Jadi kalau saudara memperhatikan yang namanya kebangunan rohani itu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. 所以弟兄姐妹，这个复兴的发生是在我们生活当中， Ini adalah pekerjaan Allah. 这就是上帝的工作。 Dalam sejarah tercatat begitu banyak peristiwa kebangunan rohani. 在历史上我们可以看到有很多的记载，关于复兴的这个事件。 Yang bisa kita perhatikan misalnya di dalam Alkitab ketika sebelum Pentakosta Kisah Rasul 2, maka ada jemaat yang berkumpul di Kisah Rasul 1 untuk berdoa. 在使徒行传我们可以看到有一些人在祷告中。 Sehingga kalau saudara memperhatikan bahwa mulai juga terjadi dalam sejarah dicatat misalnya kebangunan rohani di Inggris, di Wales, lalu di Amerika, di Azusa Street, bahkan di Indonesia juga pernah tercatat kebangunan rohani.
这些复兴的事件都发生在各个的国家，在这个全世界，我们可以在美国看得到，可以在英国看得到，甚至在我们的国家印度尼西亚。Jadi kalau gereja mengadakan KKR kebangunan rohani ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi bahkan sejak dulu. 所以当教堂举行这个布道会的时候，其实这个活动已经发生在很久很久以前了。 Banyak yang mengkaitkan kebangunan rohani tahun 1920-an sampai 30-an ini yang terjadi yang namanya Chinese Awakening. 我们例如是在这个 Chinese Awakening 是发生在1927年到1939年。 Dan itu biasanya dalam sejarah banyak gereja-gereja Tionghoa di Indonesia melihat kepada penginjilan yang dilakukan Dr. John Sung. 尤其是在我们这个华人的教会，尤其是在印尼，我们通常由这个上节的博士我们看待。 Jadi kalau saudara memperhatikan bahwa kebangunan rohani memang terjadi tidak di semua masa, tetapi ada masa-masa tertentu di dalam sejarah. 复兴发生的事件不只是在每一个列代，但是在specific 的列代。 Misalnya di Nias terjadi ini yang dicatat dalam sejarah terjadi tahun 1916, banyak sekali orang yang bertobat. 尤其是在尼亚期，在1916年的时候，有很多人悔改。 Di NTT di Soe 第二是在这个收仪，在1965年， itu tercatat tahun 1965. 记载在1965年。 Nanti saudara bisa lihatlah sejarah-sejarah ini karena ini juga dekat dan bisa di googling saudara. 弟兄姐妹有时间的话，可以上网去查。 Nah, apa yang menarik di balik semua ini? 这个有趣的在这个背后有趣的是什么呢？ Seperti tema kita malam hari ini, 尤其是今天我们晚上的主题是。 bahwa kebangunan rohani sebenarnya dimulai di dalam pertemuan-pertemuan doa yang berlangsung di dalam masa-masa sebelumnya. 复兴所发生的就是当我们在具体团体的时候祷告的时候发生的。 Kita tidak bisa membuat kapan terjadi kebangunan rohani. 我们不能创造几时这个复兴能发生。 Tetapi kita bisa menyiapkan diri ketika hal itu terjadi. 但是我们能够预备我们自己的心，当这个复兴发生的时候。 Dan itu terjadi karena ada gereja yang berdoa. 这个复兴会发生，是因为教会有一个用心的祷告。 Ada orang dalam jadi waktu saya pelajari sejarah kebangunan rohani saudara, ada yang mengatakan begini. Kebangunan rohani itu seperti kita berselancar. Berselancar itu kita tidak bisa atur kapan ombaknya. 我们不能预测这个浪几时来。 Tapi kita bisa bersiap-siap sehingga ketika ombak itu datang, maka kita akan bisa berselancar dengan baik. 但是我们能够准备我们自己，当这个海浪来的时候，我们能够跟随这个浪一起走。 Dan saya bersyukur melihat gereja saudara adalah gereja yang berdoa. 我非常的感谢我们的教会是一个祷告的教会。 Berarti kita siap ketika Allah menyatakan kebangunan rohani di antara kita. 所以我们已经准备了，当神要复兴我们这个整个教会。 Gereja yang maju tidak pernah maju dengan berlari, tetapi dengan berlutut di hadapan Tuhan. 勇敢前进的教会是不可能前进的，除非我们能够以谦卑的心跪在他的面前。 Inilah gereja yang berdoa. 这就是祷告的教会。 Tugas kita bukan membuat kebangunan rohani, tetapi menyiapkan supaya kebangunan rohani itu Allah bekerja. 我们的责任不是复兴，但是我们要准备我们自己，当这个复兴的事件发生的时候，我们能够接受。 Kita berdoa untuk KKR tanggal 25, kita berdoa karena kita tahu ini pekerjaan Allah. 我们也向这个月25号的布道会祷告，因为这个是神的工作。 Di dalam Alkitab banyak teladan tentang kehidupan doa. 在圣经上我们可以看到很多榜样。 Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana doa menjadi bagian penting
yang mendahului kebangunan rohani. 但是今天晚上我们要关注的就是为什么祷告是成为复兴的重心中心。 Saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 4 23 sampai 31. 让我们弟兄姐妹，让我们一起读使徒行传4章23节。 Saya baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti ayat 30 31 dibacakan dalam bahasa Mandarin. 23节到29节由印尼语接读，然后中文。 Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." 30节，他们恐吓我们，现在求主监察，一面叫你仆人大放胆量，讲你的道，一面神出你的手来医治疾病，并且使神奇迹的事印着你神仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。 Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks daripada apa yang kita baca barusan adalah di awal pasal 4 ketika Petrus dan Yohanes berbicara di bait Allah pada waktu itu, lalu kemudian akhirnya mereka ditangkap dan setelah besoknya mereka keluar dibebaskan. 当彼得和约翰被抓的时候，然后明天他们被释放的时候。 Nah saudara, mari kita perhatikan sebentar cerita ini. Kita lihat pasal 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. 二人即是被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。 Dan kemudian mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam itu, termasuk tentunya ancaman tidak boleh memberitakan nama Yesus. 这包括了威胁，就是不要提到上帝的名字，就是耶稣。 Tapi yang menarik yang saya ajak kita perhatikan adalah ayat 24, saudara ya. 但是有趣的是，就是让我们看这个第24节。 Setelah mereka menerima berita ini, perhatikan ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. 当他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊，你是造天地。” Saudara, penting sekali untuk melihat ini adalah community prayer, doa umat bersama-sama. 这就是群体祷告。 Tentu pandemi ini membuat kita juga bisa ikut di rumah ya, berdoa. 当然因为这个疫情的期间，我们能够参与在家，就是这个上线的这个崇拜。 Tapi bagi saudara yang tidak ada masalah untuk datang ke gereja bersama, maka kiranya ini juga menjadi kerinduan kita. 但是如果我们没有问题的话，我们能够来到这个现场参加崇拜，这就是我们的渴望。 Berdoa bersama-sama. 一起祷告。
Nah, mari perhatikan doanya karena saya ingin mengajak kita melihat 3 hal di dalam doa ini. 让我们关注在这个祷告，有三个重点，我们必须清楚的。 Yang pertama kita akan melihat fokus doa, yang kedua permohonan doa, dan yang ketiga kita akan melihat jawaban doa. 第一点就是专注祷告，第二点就是祷告恳求，最后一点是祷告答复。 Mari kita mulai, yang pertama adalah fokus doa mereka. 让我们开始，第一点就是专注的祷告。 Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. 从24节到28节。 Saudara, yang menarik bahwa fokus doa mereka pada awalnya bukan langsung permintaan. 他们起初的祷告不是恳求， Tetapi fokusnya adalah kepada Allah yang adalah Allah kepadanya mereka meminta. 但是他们专注就是向神，他们向神恳求。 Kadang-kadang doa-doa kita adalah doa yang hanya sekadar apa yang kita butuhkan. 常常我们的祷告就是说，祷告的内涵就是我们所需要的。 Tapi doa bukan seperti membawa shopping list, daftar belanjaan, minta di ACC. Bukan seperti itu. 但是祷告不是购物名单，就是我们所要提出的这些要求。 Penting sekali menghayati bahwa doa bicara bahwa kita meminta kepada Allah. 但是我们要所专注的就是当我们祷告的时候，我们向神恳求。 Kita mengenal Allah yang kepadanya kita meminta. 我们认识我们所向神恳求的。 Sehingga doa bukan sekadar apa yang kita minta, tetapi kepada siapa kita meminta. 所以祷告不是我们所想要的，但是祷告是向神我们恳求的。 Penting sekali mengenal siapa Allah yang kepadanya kita datang meminta. 我们必须认识神是谁，当我们恳求他的时候，这个是非常重要的。 Saudara, ada 3 fokus atau 3 sebutan yang saya coba ajak kita perhatikan. 有3个名词我们所要仆人向你分享的。 Pertama, saya beri tulisan atau judulnya God of Creation. Dia adalah Allah pencipta, ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 第一就是创造的神，他是你是造天地海和其中万物的。 Ini kalau sudah datang kepada pencipta, apalagi rasanya mau minta apa? Karena dialah yang punya semuanya. 当我们来到神的创造的神，我们还需要什么呢？ Tapi dia bukan hanya Allah yang mencipta. Dia Allah yang berfirman. He is the God of revelation. 但是他不只是创造的神，但是他是启示的神。 Perhatikan ayat 25 dan 26. 让我们关注第25和26节。 Secara khusus saudara perhatikan yang saya beri warna berbeda. Engkau telah berfirman. 你已经传话了。 Bahwa di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang juga menyatakan firman-Nya dan dirinya. 所以在这一节当中，我们再一次被提醒，神是一个传福音的神。 Dan apa yang difirmankan bahwa apa yang dialami Petrus dan Yohanes itu bukan hal baru. Karena Tuhan sudah mengatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. 所以当彼得和约翰所经历的不是一个普通的一个事件，在26节我们可以看得到，就是世上的君王一起来，诚信也聚齐要抵挡主，并主的受膏者。 Dan yang ketiga, dia adalah Allah atas sejarah. 第三点就是他是历史的神。 Di dalam bahasa Inggris ada yang mengatakan what is history? History is actually his story. 在英文他们说什么是历史？历史就是他的故事。 Dia Allah yang menentukan. Perhatikan warna yang berbeda. Ayat 28. Engkau menentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu.
他成就你手和你旨意的所预定的必有的事。 Saudara bayangkan kepada siapa jemaat ini berkumpul bersama meminta. 让我们想象，当这些会众聚集在一起的时候，他们向谁恳求呢？ Dia adalah Allah pencipta, Tasya. Allah yang mewahyukan atau berfirman dan Allah yang menguasai sejarah. 他是所创造的、启示的以及历史的神。 Kalau kita kumpul berdoa seperti ini, kita kenalkah Allah kita? 当我们聚在一起的时候，祷告的时候，我们认识我们的神吗？ Percayakah kita bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan hal besar? 我们相信他能够做伟大的事吗？ Kalau kita tahu siapa Allah kita, maka sebenarnya permohonan kita jadi sesuatu yang tidak lagi menakutkan, saudara. 当我们知道他是谁的时候，我们恳求的事情是不是惧怕的？ Maka di dalam permohonan doanya ada 3 hal yang disampaikan. 所以在我们恳求祷告的时候，有3件事我们必须要搞清楚的。 Jangan lupa ceritanya mereka baru saja dikasih tahu tidak boleh beritakan Injil. 我们要注意，就是起初他们不可以传上帝的话语。 Kira-kira apa isi doanya? 大概是祷告里面内涵是什么？ Oke Tuhan, kami pensiun, kami pulang, tidak beritakan Injil. 主啊，我们已经退休了，我们回家，我们不要传你的话语。 Perhatikan 3 hal yang mereka minta. 让我们一起看这3件事情。 Dan 3 hal ini bukan tentang kebutuhan mereka, saya butuh ini, saya butuh itu. 这3件事情不是说他们所需要的东西， Tapi mereka berserah kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan, bagaimana mereka mengancam kami. 但是他们交托他们自己到神面前，告诉神，看啊，神，他们怎么威胁我们？ Tapi berikanlah keberanian untuk memberitakan firman. 但是基于我们力量，好让我们能够传你的福音。 Bahkan mereka minta ulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang, adakanlah tanda mujizat. Semua mujizat ini demi meneguhkan pemberitaan firman. 但是求你伸出你的援手，好让你能够医治他们，然后做出这些奇迹，在你的圣名上。 Mereka pun meminta Tuhan bekerja meneruskan firman diberitakan. 他们也恳求上帝，好让上帝能够动工在他们的这个福音的工作侍奉上。 Mereka berdoa, Tuhan menjawab doa. 他们祷告，上帝回复他们的祷告。 Ada 3 hal juga yang dituliskan di dalam bagian ini. 还有3件事情， Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, masih sedang berdoa, saudara. 当他们在祷告中， Kebangunan rohani itu kita nggak pernah bisa setting ya. Itu anugerah Tuhan. Yang penting kita harus siap dalam doa. 这个复兴的这个事件我们不能决定。 Ketika sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. 当他们祷告的时候，他们祷告的地方震动了。 Ada penafsir bilang mungkin gempa bumi, mungkin ya goyangnya lebih kepada hanya ruangan itu ya, kita tidak tahu persis, tetapi mereka digoyangkan tempat itu. 有人说是因为地震，还是他们自己这个动摇，但是圣经说那个地方震动了。 Yang kedua, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. 第二点，他们是充满了这个圣灵。 Kadang kalau bicara Roh Kudus sekarang langsung orang bicaranya karunia apa, karunia apa. 当我们提到圣灵的时候，现代的人都常常说这个恩典那个恩典。 Tapi jangan lupa Roh Kudus adalah roh misi. 但是我们千万不要忘记，圣灵就是差传的圣灵。 Karena itu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dituliskan lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 所以他们被充满圣灵的时候，他们以这个勇敢胆量去传福音。 Saudara, kebangunan rohani terjadi ketika Allah berkenan dan kemudian mereka dikuatkan untuk terus memberitakan firman. 福星会发生，是因为上帝与他们同在，然后兼顾他们。 Saudara, ini kesimpulan yang kita pelajari hari ini. 弟兄姐妹，这就是我们的总结。 Doa mereka adalah doa yang fokus kepada Allah. 他们的祷告是专注在神， Mereka memohon bukan untuk berhenti mengabarkan Injil, tapi terus memberitakan Injil, punya keberanian.
他们的恳求祷告不是说神求你停止这个福音的这个侍奉，但是求你赐给我们力量，好让我们能够继续这个侍奉的传福音的这个侍奉。Dan jawaban doa mereka dipenuhi Roh Kudus untuk memberitakan firman. 以及他们的这个祷告的回复被圣灵充满。Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita? 主内的弟兄姐妹们，我们的回应是什么呢？ Revival start in prayer meeting. 复兴是从祷告中开始的。 Kebangunan rohani terjadi di dalam pertemuan-pertemuan doa. 复兴是在我们聚在一起祷告的时候，祷告在一起会发生的。 Ketika umat Allah datang bersama satu hati meminta memohon kepada Allah. 当门徒们同心的时候，一起恳求，向神恳求的时候， Saya rindu melihat juga bangku-bangku ini terisi setiap Rabu malam. 我非常的渴望每逢礼拜三，这些空位能够被填满。 Karena ada orang-orang yang datang bersepakat berdoa bersama di dalam satu tempat untuk memohon kebangunan rohani di generasi ini. 因为我们是一致的，我们要一起祷告。 Dan ketika itu terjadi, maka nantikanlah Tuhan bekerja memulihkan bangsa ini. 当这一切发生了，神会复兴我们，不只是我们，而且是我们的国家印度尼西亚。 Ini bukan sekadar aktivitas rutin gereja Rabu malam kumpul. 这不是我们的习惯，每逢礼拜三我们聚在一起。 Tapi kita datang meminta agar Tuhan bekerja di generasi ini, membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. 但是我们能够来到他的面前，好让我们恳求他，好让这个复兴能够再一次的发生。 Saudara siap melihat hal ini terjadi? 亲爱的弟兄姐妹，你准备了吗？ Maka mari siapkan lutut kita untuk berdoa. 那么让我们预备我们的心，好让我们能够跪下来祷告。 Di dalam doanya Salomo, kalau perhatikan 2 Tawarikh 7, 扫罗摩的祷告，如果我们可以在这个历代之下， Tuhan menjawab doa Salomo dan kemudian ini ayat 14. Saya mau kita perhatikan ayat 14. 神回应扫罗摩的祷告。 Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Dan perhatikan apa yang terjadi, serta memulihkan negeri mereka. 14节，这成为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Malam hari ini saya mengajak kita ambil waktu 1-2 menit ini. 今天晚上我邀请弟兄姐妹，我们利用这个1-2分钟的时间， Mari kita berlutut sekali lagi. 让我们再一次的向神跪下来。 Dan kita minta, kita mohon kepada Tuhan. 我们向神恳求，我们向神祈求。 Tuhan, lakukanlah kembali kebangunan rohani di generasi ini. 好让神能够再一次让复兴能够在我们的这个年代再一次发生。 Kami bersehati meminta, berseru kepada Tuhan. 我们同心呼唤你的名字， Nyatakanlah kuasa-Mu. 求你实现你的 Roh Kudus bekerja. 好让圣灵能够动工， Firman terus diberitakan. 你的话语能够继续的发扬光大， Bangkitkanlah lagi generasi ini. 再一次复兴我们这一代， Kembali kepada Tuhan. 回到你的身边。 Mari waktu tenang kita berdoa secara pribadi supaya Tuhan memulihkan negeri kita, memulihkan gerejanya, memulihkan diri kita. 好让我们能够再一次利用这个时间墨镜，好让神能够医治我们，能够医治我们的国家。
Tuhan, terima kasih. 主啊，我们感谢你， Karena hari ini kami kembali boleh bersama-sama datang kepadamu. 因为今天晚上我们能够一起来到你的面前， Berlutut di hadapanmu ya Tuhan. 在你面前跪下来， Seperti pengalaman gereja mula-mula berseru kepada Tuhan. 就像起初的教会，他们呼唤你的名字， Nyatakan kuasa-Mu. 好让宣告你的力量。 Kiranya firman terus diberitakan. 但愿你的话语能够继续地 Banyak 传扬， orang kembali kepada Tuhan. 很多人能够回到你的身边， Negeri kami dipulihkan. 我们的国家能够康复起来。 Berikan kami kesetiaan di hari-hari ke depan. 在前面的路，求你赐给我们忠心的精神， Datang ke gereja bersama-sama berdoa kepada Tuhan. 来到你的圣殿中，我们一起崇拜， Merindukan Tuhan bangkitkan generasi ini Kewang- kembali kepada 渴望 Tuhan. 你能够复兴我们这一代。 Terima kasih banyak Tuhan. 非常的感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠耶稣基督的圣名， kami bersyukur, 我们以感恩的 kami 心， berdoa. 我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 弟兄姐妹，请坐。